Perpaduan nasional merupakan satu keadaan di mana rakyat dari pelbagai kumpulan etnik, agama dan wilayah hidup dengan aman sebagai satu bangsa yang bersatu dengan memberi komitmen yang penuh kepada identiti kebangsaan berlandaskan kepada perlembagaan persekutuan dan rukun negara. Manakala integrasi nasional merupakan satu proses dinamis untuk merapatkan masyarakat negeri-negeri dalam Malaysia bagi membentuk satu bangsa Malaysia yang mempunyai identiti sendiri berteraskan perlembagaan persekutuan dan rukun negara. Kesepaduan sosial membawa maksud penting dalam kalangan pelbagai etnik di negara ini kerana ianya mewujudkan keharmonian dan keamanan kepada negara ini. Contoh etnik yang terdapat di Malaysia ialah Melayu, India, Cina dan Bumiputera, Sabah dan Sarawak. Apakah yang dimaksudkan dengan konflik? Konflik bermaksud perselisihan atau pertentangan antara individu, idea, kepentingan dan lain-lain. Konsep kesepaduan sosial adalah fenomena pra-persepaduan dan difahami sebagai takrifan harian dan takrifan autoriti. Apa itu takrifan harian? Takrifan harian ialah realiti sosial yang dialami oleh orang ramai dalam kehidupan harian mereka. Contohnya, sebahagian orang Melayu bertutur dalam bahasa Inggeris. Bagaimana pula dengan takrifan autoriti? Takrifan autoriti adalah realiti sosial yang ditakrifkan oleh pihak yang menjadi sekutu kuasa dominan dalam negara. Contohnya, orang Melayu bertutur dalam bahasa Melayu dan mengamalkan adat resam serta budaya Melayu. Berikut adalah era-era konflik kesepaduan sosial yang telah berlaku di Malaysia. Era pertama ialah era konflik. Pada era konflik ini, telah berlakunya etnik Melayu bersubahat dengan Jepun dengan menjadi anggota polis Jepun. Selain itu, terbentuk Parti Melayu UMNO bagi menentang pertubuhan Malayan Union. Pada era ini juga berlaku Perang Dunia Kedua. Dalam perang ini, berlaku rusuhan etnik antara orang Cina dan orang Melayu. Rusuhan etnik ini tercetus daripada tindakan Bintang 3 yang berlaku selama 14 hari selepas penaklukan Jepun. Hasil daripada ini lahir perasaan distant dan distrust antara satu sama lain. Manakala pada era tegang tapi stabil iaitu pada 16 September 1963, prinsip tolak ansur antara etnik diamalkan dan prinsip tersebut tidak diterima oleh Indonesia yang dipimpin oleh Sukarno. Pembentukan Malaysia pada 1963, berlakunya perjanjian 20 perkara dengan Sabah dan perjanjian 18 perkara dengan Sarawak. Pada 21 Julai dan 3 September 1964, berlakunya rusuhan antara Melayu dan Cina di Singapura. Ini melibatkan 40 nyawa terkorban dan ribuan orang ditangkap. Akhir sekali, pada 9 Ogos 1965, Singapura dan Malaysia telah berpisah. Era yang terakhir ialah era kesepaduan sosial. Pada 8 Mac 2001, berlaku rusuhan etnik antara Melayu dengan India. Ini melibatkan pergeseran etnik dan 10 nyawa terkorban. Semasa pilihan raya umum keempat, 9 pilihan raya telah diadakan dan tiada perbalahan yang tercetus. Masyarakat dibenarkan untuk menyuarakan pendapat mengenai perkara yang tidak disukai. Harapan untuk perpaduan tetap ada. Oleh itu, slogan Satu Malaysia telah ditubuhkan. Slogan tersebut ialah rakyat didahulukan, pencapaian diutamakan. Walaupun terdapat konflik, namun masyarakat masih hidup dalam kesepaduan. Malaysia pada masa kini masih lagi memburu perpaduan di kalangan rakyat yang berbeza etnik, tetapi ia wujud teguh dengan kesepaduan sosial yang dimiliki di mana ianya menjadi idaman masyarakat lain di seluruh dunia. Sebagai contoh, berdasarkan situasi Malaysia pada masa kini, wujud interaksi yang baik di antara satu sama yang lain. Tahap hubungan etnik ke arah integrasi nasional. Proses integrasi
bermula dari segrasi, akomodasi, akulturasi, asimilasi dan akhir sekali amalgamasi. Perbezaan kesepaduan sosial dan kesepaduan nasional. Melalui kesepaduan sosial, konsep kesepaduan dalam kepelbagaian etnik ini membina kesepaduan sosial melalui interaksi dan amalan harian. Takrifan harian membawa maksud masyarakat Malaysia mempunyai hak kebebasan bersuara. Kehidupan masyarakat dalam mengeratkan hubungan pelbagai etnik dari segi makanan, ekonomi, pendidikan, kejiranan serta media massa. Melalui kesepaduan nasional pula, kesatuan pelbagai kaum untuk hidup saling bertoleransi serta saling bersefahaman antara satu sama lain. Matlamannya untuk mencapai perpaduan berasaskan Unity is Uniformity, memupuk semangat yang berbilang kaum untuk mencari objektif membentuk negara yang unggul menerusi kerajaan persefahaman politik keseimbangan ekonomi. Berikut adalah persamaan kesepaduan sosial dan kesepaduan nasional. Kedua-dua konsep ini memerlukan penglibatan dari masyarakat yang berlainan latar belakang, asal-usul dan dimensi sosial. Selain itu, masyarakat ini juga bersatu padu dalam memajukan negara pada masa yang akan datang untuk generasi-generasi seterusnya. Persamaan ini juga dapat memberi manfaat dalam kehidupan harian kepada keharmonian dan kebahagiaan yang dinikmati secara bersama. Bagaimanakah situasi kesepaduan sosial dan kesepaduan di Malaysia? Kesepaduan sosial dan kesepaduan di Malaysia dapat dicapai melalui usaha yang disumbangkan oleh kerajaan, iaitu melalui pembinaan kawasan perumahan. Di sini, kita dapat melihat ramai rakyat Malaysia mulai mengeratkan silaturahim mereka dengan jiran tetangga, tidak kira berlainan kaum atau bangsa. Contohnya, mereka saling membantu dalam membuat semua perkara iaitu bergotong royong secara bersama, membantu apabila jiran mereka ditimpa kesusahan dan sebagainya. Selain itu, walaupun rakyat Malaysia terdiri daripada pelbagai penganut agama dan mengamalkan budaya yang berbeza, sifat kebersamaan serta cintakan keharmonian dan keamanan perlu ada bagi merealisasikan matlamat perpaduan nasional. Mewujudkan sifat saling memahami di antara satu sama lain. Ianya bagi memupuk sifat keterbukaan dalam mengenali kewujudan adat rasam dan budaya etnik lain. Ianya juga dapat mengelakkan daripada berlakunya perselisihan fahaman di antara kaum. Antara usaha kerajaan bagi memantapkan kesepaduan nasional adalah dengan mengambil inisiatif mengadakan majlis rumah terbuka peringkat kebangsaan untuk menyambut perayaan kaum utama di Malaysia. Ianya belum pernah dilakukan, namun kerajaan kini telah melakukan perubahan iaitu dengan menerapkan konsep satu Malaysia. Seterusnya, mengamalkan sikap bekerjasama, terutamanya dalam menangani sesuatu isu supaya tidak menimbulkan sebarang provokasi antara kaum. Antara usaha yang dijalankan oleh pihak Kementerian Pelajaran Malaysia kini adalah dengan melalui sistem pendidikan, iaitu dengan mewujudkan sekolah-sekolah berjenis kebangsaan dan institusi-institusi pengajian tinggi di mana ianya menempatkan masyarakat yang berbilang kaum di bawah satu bumbung. Kemudian, etika dan peradaban juga berperanan dalam membina semangat perpaduan bersama. Ianya merupakan kunci kepada kemajuan sesuatu bangsa di mana bagi mewujudkan masyarakat yang bersatu padu dan ikatan yang terjalin selama ini untuk kekal utuh walaupun berlainan bangsa maupun agama. Akhir sekali, dengan mengamalkan sikap hormat menghormati antara satu sama lain. Ini kerana sikap toleransi yang ditunjukkan dapat menyamai sikap saling menyayangi serta membina hubungan yang baik di antara setiap kaum, bahkan mengeratkan lagi ikatan silaturahim. Oleh itu, kemasukan nilai-nilai budaya dan warisan berbilang kaum ini dapat menimbulkan lagi rasa hormat antara satu sama lain meskipun berbeza bangsa, budaya dan agama.